Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, syukur pada Allah, rahmat kasih sayang Allah, dia beri kita nikmat untuk berbual kebaikan. Nak cakap kebaikan ni perlu pertolongan Allah SWT. Kalau Allah tak pilih pun tak boleh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah tuan-puan, syukur pada Allah, saya duduk sebelah saya ni. Inilah orang yang mula-mula ajar saya dunia training, motivasi, ilmu, kehidupan. 4 tahun saya, 5 tahun, 6 tahun dulu, senang kata setiap hari belajar dengan Datuk Fadilah ni. Mungkin tuan-puan tak kenal kan, memang tuan-puan dah tahu lah, orang paling tak ada orang tak kenal lah. Semua Melayu, Cina, India, Islam, bukan Islam, banyak setiap hari ambil manfaat daripada Datuk Fadilah Khamsah. Saya sangat sayang Datuk Fadilah Khamsah. Berkat doa beliau, kalau tuan-puan nampak saya hari ni, doa Datuk Dr. Haji Fadilah Khamsah, dulu guru saya, bos-bos saya Datuk Fadilah Khamsah, arwah Prof. Hani Muhammad Tahir, Profesor Yusof. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu ni nikmat Allah yang sangat besar bagi saya. Saya rasa sangat gembira, bahagia saya dapat duduk sebelah. Sebenarnya saya biasa tak gugup, memang ceramah, tapi hari ni paling takut sikit lah, menggeletar datang tadi zikir macam-macam. Sebab saya rasa rindu pada Datuk Fadilah Khamsah. Beliau setiap hari berkat doa beliau, alhamdulillah tuan-puan tengok apa-apa kebaikan datang dalam kehidupan saya, keluarga saya, berkat doa Datuk Fadilah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu dalam keluarga kita tengok Datuk Fadilah Khamsah dah berumah tangga lama dah, Allah beri kehidupan yang sangat bahagia. Kalau tuan-puan kenal Datuk Fadilah daripada dulu, saya tengok sifat kasih sayang Datuk Fadilah dengan Datin Sharifah kan, berdua jalan pegang tangan, kasih sayang. Kita baru berapa tahun je dah jadi macam-macam keadaan. Masya Allah, anak-anak Datuk pun semua Masya Allah, anak-anak yang sangat baik-baik, cemerlang semuanya. Itu berkat hari-hari Datuk kesana sini berjuang, menyampaikan ilmu, berkasih sayang. Jadi tuan-tuan puan sekalian, saya tak tahu nak cakap apa dah. Kali pertama entah apa-apa tak saya cakap, sebab saya duduk sebelah guru yang sangat saya sayangi, saya hormati. Saya tak akan dapat balas jasa beliau sampai bila-bila. Semoga Allah SWT terus beri kesihatan yang berpanjangan buat Datuk Fadilah. Saya dah berapa seminggu ni hari-hari nampak Datuk Fadilah. Pada dulu nampak, tapi seminggu tak berhenti tengok daripada TV. Saya tengok Datuk live lagi makin. Biasa tengok je Datuk tulis apa-apa kat Facebook. Facebook Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Khamsah. Yang paling tinggi like tu Datuk Fadilah lah. Kalau yang lain-lain tu bukan lah. Yang ikut-ikut tiruan tu bukan. Jadi tuan-puan sekalian, boleh Datuk share sikit Datuk ketua-ketua dalam keluarga, rahsia Allah beri Datuk kan. Tadi dapat bunga Datuk kan. Kita tak bawa bunga ini tu. Jadi mudah-mudahan Datuk boleh share sikit Datuk, mudah-mudahan Allah SWT ni. Selamat. Ya Allah. Share ilmu Datuk. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ibit ya. So ini satu perkara yang luar biasa lah, tak sangka orang hebat macam Ibit ni nak sudi jumpa datang jumpa orang tua. Dah lah tua bangka lah tu. So tanya kepada Ibit yang telah jauh menapak ke bidang motivasi, inspirasi dan dakwah. Syukur alhamdulillah. So sebenarnya ialah semua orang dambakan keluarga yang bahagia ya. Kita tak mampu nak ikut cara Nabi SAW didik keluarganya, tetapi kita ikutlah setakat yang kita mampu ya. Dan perkara-perkara yang paling basic, perkara yang asas yang selalu disebut oleh para ulama guru-guru kita, kita kena pergi pada yang asas. Rumah tangga bahagia mesti Ibit sebut berdasarkan pada takwa. Suami isteri yang jaga solat fardu segerakan, solat sunat tak tinggal, solat taubat setiap malam. Kan bila kita dengar selalu ulama petangkat kita, bila Hasan Al-Basri ditanya oleh 3 orang berbeza-beza yang berbeza-beza soalan. Ada yang rumah tangganya banyak gaduh, konflik dia tanya apa dia punya solusi. Seorang lagi bertanya dia dah rama rumah tangga tapi tak dapat zuriat, apa solusi. Ada pula seorang tu tanya yang lain sikit,
dia seorang petani yang tanaman tak menjadi, haiwan ternakannya pun banyak tak menjadi, apakah solusi? Jawapannya sama. Ya, so sampai anak murid bertanya, kenapa pula 3 orang bertanya yang berbeza, tapi Hasan Basri jawab, balik solat taubat istighfar, solat taubat istighfar. So implikasi kepada nasihat Hasan Basri itu ialah solat fardu kita jaga, solat sunat, qobliyah ba'diyah jangan abaikan, dan solat taubat. Ni bila saya tanya peserta kursus yang saya kendalikan seluruh negara lah, saya tanya, berapa orang malam tadi sebab solat taubat? Dalam 100, 3-4 orang kat tangan. Ini bukan nak mencari salah orang, bukan nak mencari kelemahan orang, tak. Kita nak cari apa tak betul, sama-sama kita betulkan. Yang bercakap ni banyak kelemahan. Jadi saya seru diri saya dan semua lah yang menonton ni. So sebanyak ni peminat-peminat ibit ni, saya dah tua dah, orang dah menyampah dah. Ya, Allahumma salli alaihi. So tolong ya malam ni solat taubat istighfar banyak-banyak sebagai asas ya untuk kita membina keutuhan kemantapan keluarga yang bahagia. Yang lainnya semua jadi kata orang tu bukan tempelan, tapi dia punya urutan kepada takwa tadi. Takarum ya, takarum artinya kita berhormat menghormati ya, kita tabasum banyak senyum ya, suami masuk rumah dengan senyuman, isteri sentiasa menyambut suami dengan senyuman, kalau isteri pun sama-sama bekerja di luar rumah maka balik rumah dengan senyuman. Cuba cek berapa orang yang masuk rumah dengan langkah kaki kanan masuk rumah dengan senyuman seperti yang Nabi lakukan ya. So ikut, maaf ya, saya suka survey. Survey ni saya tanya berapa orang yang masuk rumah dengan senyuman? Adalah 3-4 orang daripada 100, 3-4%. Jadi why not kalau boleh dengan asbab ya, video live ni, Facebook live dengan Ibit ni. So mudah-mudahan semua orang tergerak, terangsang, terpanggil, Allah bagi hidayat untuk masuk rumah dengan senyuman, masya-Allah ya. Asas kepada rahmat Allah turun untuk rumah tangga tersebut. Ya, dengan tabasum, ta'awun, tolong menolong, ya, suami isteri tolong menolong, ya. Kalaulah isteri yang kerja kat luar, ya, yang makan gaji, ya, sama-sama bekerja menolong suami untuk cari rezeki, apa salahnya suami menolong, banyak kerja-kerja rumah. Apatah lagi isteri yang sepenuh masa kat rumah, masya-Allah, teruknya kerja 24 jam, ya, 7 days 24, 7/24, ya, 24/7 dia kata. So tiap-tiap hari tak ada cuti. Dan ramai isteri PM kat Facebook saya, suami saya gini, balik dengan gadget, tak tolong pun, nak pegang anak pun segan. Allah, ikut apa yang Ustaz Ibit selalu buat. Ya. Dia memang dahsyat. Ya. Dia ikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi tak buat pun dia buat. Punya hebat. Allahumma salli alaihi. Ya. So lakukan setakat kita mampu. So ni ta'awun, bertolong-tolongan. Ya. Of course kita kena kata orang tu bertolak ansur. Tolak ansur ya, toleransi ya. So apa konsepnya dalam bahasa Arabnya untuk toleransi? Ta'awun, tolong menolong, tabasum senyum, ta'aruf kita berkenal-kenalan. Untuk toleransi dia punya konsep apa? Allahumma salli Allahumma salli. Orang tua pun kadang terlepas pandang. Faktor usia, jangan marah ya. So kena toleransi. Sebab semua suami boleh ditegur sebenarnya dengan cara yang betul. Semua isteri boleh ditegur sebenarnya, tapi dengan cara yang betul. Sebab kata para ulama, bukan teguran yang suami atau isteri tak boleh terima, cara menegur yang menyebabkan orang kecil hati. So suami boleh ditegur dengan penuh kasih sayang, dengan puji-pujian, waktu yang sesuai, waktu yang tenang ya, jangan sampai terguris egonya dan maruah dirinya. Sama juga isteri, ya, boleh ditegur dengan puji-pujian, apresiasi, dan jangan naikkan suara. Ini semua benda-benda asas, semua dah tahu. Ustaz Ibi pun selalu dah cakap dah. Tetapi kadang kita terlepas pandang, kita kena pesan-pesan. Yang bercakap ni pun kena dipesan, kena peringatkan dari masa ke masa. Ini dia asas ya, kata orang tu, kebahagiaan rumah tangga bila kita pergi kepada basic dulu. Yang lain tu pada saya benda-benda yang bonus kepada memperkasa kehebatan rumah tangga. Yang asas tu kadang-kadang kita terlepas pandang ya. So mudah-mudahan hari ni kena ingat juga, sebab kata seorang ulama, layanlah isteri kamu itu seperti kamu melayan ibu kamu, sebab isteri kamu itu ibu kepada anak-anakmu. Itu kata seorang ulama. Seorang ulama lagi kata pula,
Kalau kamu nak dilayan seperti raja, layanlah isteri kamu macam permaisuri. Ya. Memang adil lah. What you give, you get back. Ya, setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah jadikan patah balik ke diri yang melakukan. Ya, so, bahagikanlah pasangan untuk dapat kebahagiaan. Itu memang asas hidup sunatullah. Bila kita bahagiakan pasangan kita dengan banyak memberi, Allah akan berikan kita kebahagiaan dengan banyak menerima daripada pasangan kita. What you give, you get back. Wallahu alam. Sikitlah ya orang tua kan. Kita sambung dengan apa kata Ustaz. Datuk. Masya-Allah, tuan-tuan perempuan sekalian, jadi Datuk tekankan pertama tadi mula-mula kita jaga solat. Saya tambah-tambah je. Kalau tuan-puan dengar saya cakap ni semua kira 1% je dulu masa belajar malas juga dengan tapi hari-hari duduk satu pejabat dengan Datuk belajar dengan Datuk mula-mula habis belajar dulu. Masa tu ingus meleleh. Sekarang ingus juga meleleh juga sikit. Tapi pandai dah lap. Dulu tak pandai nak lap. Tuan-puan sekalian. Datuk, kita baca surah Ibrahim ayat 40. Selalu Datuk Filah sharekan dalam doa Datuk. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa. Selalu doa-doa ni, ya Allah jadikan kami orang yang mendirikan solat. Dan keturunan zuriat kami. Kita mak ayah, kita siasa jaga solat. Jaga solat. Kalau kita cuaikan solat, hidup kita tak tenang, tak bahagia. Nabi SAW sebut macam kain buruk, Allah ambil campak kat muka kita. Sebenarnya kita bukan rosakkan solat kita, kita sedang rosakkan hidup kita. Seseorang yang membetulkan solat, sebenarnya dia sedang membetulkan hidup dia, sedang betulkan hidup kita sendiri. Jadi sebenarnya bila kita solat, kita betulkan hidup, kita rosakkan solat, sebenarnya kita sedang musnahkan hidup. Sebab tu kita kena mula dengan diri kita. Sangat sedih, Datuk Filah kata sangat sedih. Pernah saya ingat masa tu Datuk Filah ceramah kat Johor Bahru, ceramah parenting, tiba-tiba mak ayah ramai, tambah kerusi kat Johor Bahru. Kerusi belah ayah ni pun bertambah. Biasa perempuan ramai Datuk kan. Tiba lelaki tiba bertambah. Saya ingat masa tu Datuk sedih sebab Datuk menangis tengok ramai lelaki datang. Sebab tuan-tuan sekalian, hari ni penting ketua keluarga ni ada jiwa agama, ada semangat untuk jadi ketua yang baik supaya dia boleh pimpin isteri anak-anak yang lain-lain. Sebab memang wanita tu sifat dia Allah jadikan memang dia untuk dipimpin. Dan memang lelaki tu Allah jadikan dia pemimpin. Sebab tu Allah kata ar-rijal, lelaki. Dan ketua Allah sebut ulang-ulang kali ar-rijal, ar-rijal. Memang kita ni Allah jadikan berjiwa dan pemimpin. Maksud pemimpin bukan kita kerah, tapi kita bersama-sama beri khidmat. Saya ingat ada sekali Datuk masa tu keluar dekat ada program dakwah lah kat pedalaman. Tiba-tiba masa pergi ada seorang pakcik ikut. Pakcik tu dah umur 60 lebih. Digarang juga. Saya tanya hari pertama, siapa nak masak? Dia angkat tangan. Saya nak masak, dia kata. Saya tak apa pakcik-pakcik orang. Biar orang muda-muda masak, pakcik rehat. Dia esok dia angkat tangan lagi. Saya nak masak. Dia angkat tangan, kita pun bagi dia masak tapi ada 2 orang bantu. Esok tanya siapa lagi nak masak, dia angkat tangan lagi. Pakcik tak apa, sehari je masak. Biar orang lain masak. Nanti pakcik, isteri pakcik marah nanti. Kata kat dia, isteri haji marah nanti. Tiba-tiba dia nak masak juga. Dia kata kalau ustaz tak bagi, saya balik. Dia kata, tak apalah haji masaklah hari ni. Esok kalau haji angkat tangan lagi, saya je dah balik senang. Tiba-tiba, esok tengah-tengah hari, tengah ada orang tengah basuh baju ni, dia nangis tak berhenti. Lama dia nangis. Tak berhenti dia nangis. Jadi kita pun pergi peluk dia. Dia kata, ustaz saya kahwin, daripada mula kahwin sampai sekarang, lebih pada 35-40 tahun. Sekalipun saya tak pernah masuk dapur. Sekalipun saya tak pernah ambil baju, tolong angkat baju, basuh baju. Isteri saya baik. Dia tak pernah bagi saya iron baju. Kami kerja kedai. Dia masak bangun awal, saya tolong jaga kedai. Dia sama-sama kat kedai, balik rumah. Dia tetap pagi tadi urus anak, tengah hari urus anak. Ustaz, anak saya sekarang semua kat universiti. Saya tak pernah terima kasih kat isteri saya. Saya tak pernah rasa kebaikan dia. Sebab tu tak pernah, dia pun nangis peluk. Dia tak berhenti nangis. Tuan-tuan sekalian, bila kita dekat dengan Allah, kita semakin menghargai orang lain. Kita rasa harga orang lain dalam hidup kita. Kita rasa harga macam saya. Saya pun berdosa banyak ni. Lama tak ziarah Datuk Fadilah. Saya sangat sayang Datuk Fadilah. Sebab saya sedar sampai sekarang. Sebab daripada Datuk Fadilah, Prof. Hani Muhammad Tahir, Prof. Yusof masa tu, Datuk Fadilah orang utamanya. Saya dapat apa yang saya dapat hari ni. Kalau tak tahu entah duduk kat mana-mana, dekat tepi-tepi lorong mana agaknya. Jadi apa tak tahu. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu kita belajar menghargai orang lain, menghargai isteri, suami. Datuk Fadilah saya ingat daripada dulu selalu sebut kat belakang kan, sebut kat depan ni tak tahulah kan. Masa tu ingat Datuk Fadilah bila datang. Saya ingat kali pertama saya kerja dengan Datuk Fadilah dulu. Kat saya training sampai-sampai Datuk beri salam. Saya rasa sedih masa tu. Rasa berdosa. Biasa kita dengar je kan, Nabi SAW selalu beri salam dulu. Datuk Fadilah mula beri salam. Malu tak kita budak-budak pakai tie pun tak pandai kan.
Masa tu nampak memang teruk sungguh lah. Tapi tiba-tiba Datuk Filah jumpa mana-mana kaki tangan, Datuk Fadilah beri salam. Kita sebab rasa malu, rasa berdosa. Orang yang cikgu kita, guru kita, dia beri salam pada kita. Saya ingat Datuk Filah masa tu susun selipar. Saya pergi mana Datuk selalu cerita. Mudah-mudahan jadi contoh ikutan untuk sampai mana-mana orang. Datuk susun selipar dekat office kan. Ada kotoran, kalau kita yang staff-staff tengok-tengok je, mana tukang cuci, mana tukang cuci, masing-masing jeling. Saya tengok Datuk Fadilah angkat, tolong bersihkan. Sebab apa? Dengan khidmat ni hati jadi bersih. Itu antara perkara yang saya sangat belajar Datuk Fadilah. Hati tu kena bersih. Saya suka khidmat. Saya ingat juga masa tu Datuk Fadilah kalau saya jumpa tanya soalan, walaupun masalah tu besar kan, walaupun bukan kecil-kecilnya, bawa besar-besar, patut Datuk yang risau sebab Datuk bos ketua. Tapi tahu tak Datuk Fadilah kata apa? Kita buat salah. Datuk kata insya-Allah ada jalan, insya-Allah ada jalan. Kita semua dah memang kita punya salah. Patut kalau kita lah jadi bos agaknya, kalau macam tu kita ketuk je kepala orang bawah tu. Tapi Datuk Fadilah kata tak apa, insya-Allah ada jalan, insya-Allah ada jalan. Sampai sekarang saya ingat Datuk sangat positif. Saya kata insya-Allah ada jalan, insya-Allah ada jalan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sebab tu dengan kasih sayang tu, dengan rahmat rasa rendah diri tu, orang pun sayang Datuk Fadilah, kita pun. Sebab tu kita kena berusaha dalam hidup untuk usahakan sifat rendah diri, khidmat. Tu yang saya antara yang saya nampak pada Datuk. Boleh share sikit Datuk sifat-sifat khidmat ni. Lalu Datuk memang kuat khidmat ni, apa dia punya rahsia tu? Bukan senang Datuk. Kita yang tak ada Datuk, yang tak ada doktor ni pun, haji pun belum lagi ni, pun dah kadang lupa diri. Kadang ceramah ni tu terlupa dah. Lupa Cina dulu, Allah kutip. Daripada mana-mana Allah beri hidayah, dapatlah kenal Allah. Datuk ada sifat yang saya sangat hormat. Jadi Datuk boleh share sikit apa betul macam mana boleh khidmat tu, atau lebih kurang begitulah. Dengan isteri pun betul berkasih sayang sentiasa tu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Hebatlah. Dia melebih-lebihkan apa yang tak hebat mana pun. Ya. Astagfirullahalazim. So perkataan yang saya cuba nak cari tadi ialah tasamuh. Ya, bertolak ansur, ya, toleransi. So bila kita banyak toleransi, ada sifat tasamuh, terutama dengan pasangan, maka mudah kita untuk menerima teguran, mudah kita nak untuk memberi khidmat. Ya, kita banyak toleransi. Sebab ya, itu sebabnya bila kita selalu dengar bagaimana seorang sahabat nak jumpa Umar, Datuk Umar dengan kena lecture di isteri dia. Kita tahu semua tu. Tapi apakah implikasi daripada peristiwa tu? Semua orang biasa dengar tu. Itu biasa dengar. Bukan masalah biasa dengar. Apa yang boleh kita ambil sebagai ibrah kepada peristiwa tu? Artinya Umar segagang-gagang orang, bukan macam saya. Segagang orang, segagah-gagah orang. Pendek kata, ya Allah, yang paling something sebelum beriman ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. So sebabnya kita kena betulkan balik, ya. So kita ada tasamuh. Sampai Umar sebut, ini dia. Untuk kita rasa mudah untuk berkhidmat. Apa kata Umar? Yang saya cukup pegang, orang yang paling aku suka ialah orang yang menegur kesilapanku. Orang yang paling aku sayang, orang yang selalu tegur kesilapanku. Anda dan saya bagaimana? Seronok tak kalau orang tegur kita? Kebanyakan kita kadang sentap, kecil hati, ke depan cakap, terima kasih lah, tak biar nanti. Maaf ya, celaka betul. Dekat, so kadang-kadang kita, itulah, ada sifat sombong lah, ego, yang patut dibenteras perlahan-lahan. Itu sebabnya dengan memberi khidmat, ya, maka insyaAllah. So sebenarnya memberi khidmat ni bukan susah sangat, ya. Itu satu sunnah Nabi yang sangat luar biasa lah. Tapi saya tanya diri masing-masing lah, pesan kat diri. Kalau misalnya kita bangun tidur, sebab anak-anak tak berdengar cakap mak bapak, anak-anak akan ikut perangai mak bapak. Jadi kalau semua bapak-bapak terutamanya bangun pagi terus kemas tempat tidurnya, saya lihat kalau saya kemas tempat tidur mengambil masa 2 minit saja. 2 minit itu pun dah lama dah tu. 2 minit kita kemaskan tempat tidur, masalah tepuk bantal dan sebagainya. Dahlah kita jangan tepuk isteri, bantal pun tak tepuk. Apa punya. Contohlah. Tapi Iblis buat semua tu. Apa pun boleh tepuk, dia tepuk. Ya Allah, dahsyat. Ya. Okey. So, benda-benda macam inilah. Ya. Sebab, always ingat, setiap apa khidmat yang kita berikan, kalau semua suami sentiasa berfikir bahawa, apa khidmat yang aku patut berikan pada isteriku. Ya, kalau semua suami begitu, jangan takut. Kita kan, kata ibu tadi, kita ar-rijalu qawamun. Ya, kita nak laki-laki pemimpin. Ya, so takkanlah kita ada hak, kita pemimpin, ketua keluarga. Ya, syurga isteri kita pun bawah redha kita. Betul. Tetapi alangkah hebat, sebab jangan lupa yang Nabi pesan. Yang terbaik antara kamu, orang yang paling banyak, yang lemah lembut dan paling kasih sayang dengan ahlinya. Dan akulah yang paling lemah lembut. Itu biasa kita dengar. Kita tak nak dengar saja sekarang ni. Masa semakin singkat.
Ya, mati tak tunggu tua bangka macam Fadhil Kamsah. Ya, mungkin Ustaz Ibit pergi dulu. Mungkin saya dululah, tapi sunatullah saya lah kan. Ada dah 67, Ibit baru 27. Ya. Campur sikit-sikit lah. Campur sikit-sikit lagi ya. Nak sedapkan cerita. So kita kena ingat ya, so sebagai seorang pemimpin ya, sebagai ketua ni, apalah salahnya, sebab Nabi buat. Ya, Nabi siapa lebih sibuk? Ya, Ibn ke Fadhil Kamsah ataupun Rasulullah? Rasulullah yang paling sibuk. Tapi Nabi lah yang akan tolong memasak, menjaga cucu. Ya, kita tahu apa ni menjahit, apa ni jubahnya yang koyak, kasutnya yang koyak dijahit sendiri, ya dan sebagainya. So itu nak menunjukkan bahawa jiwa khidmat tu satu sunnah yang tidak memalukan. Ada laki-laki yang bisik kat dengan saya, mana saya bukan tak nak tolong, tapi malu nampak jokin kontrol. Malu lah saya nak sidai baju, orang nampak satu taman nampak saya sidai baju. Saya kapten, saya meja, tak kok. Ini dia. Saya kata, bayangkan you sidai baju ikut sunnah Nabi. Awak bukan saja meja, tapi meja yang bersifat Nabi. Bukannya dayus, bukannya queen control, bukan. No. Awak seorang major, seorang captain yang ada sifat Nabi. Masya Allah. Dia pun naik semangat. Betul lah. Ya, saya tak nak. Saya baru tutup kepala macam pakai tudung supaya orang sangka isteri saya yang sidai baju. Rupanya captain yang. So ini benda-benda kecil tapi besar. Jadi itulah ya. So sebenarnya bila kita memberi, kita akan bahagia. So pagi tadi pun saya cerita kat TV3 tadi, macam mana nak bahagia dan membahagiakan. So untuk bahagia, bila kita beri khidmat dengan ikhlas, kita bahagia. Sebab kita jiwa manusia ni begitu, Allah cipta begitu. Ya, dengan memberi, kita akan dapat 10 kali ganda daripada apa yang kita beri. So untuk bahagia, banyak memberi khidmat. So bila kita memberi khidmat, sebenarnya we are doing a service to ourselves. Kita memberikan kebaikan pada diri kita dengan memberi khidmat. Jangan tahu sibuk, aku je tolong dia, aku je sibuk tolong bini aku je. Tak. Bila kita memberi khidmat, kita akan rasa bahagia dan Allah akan pulangkan 10 kali ganda ya, atas khidmat yang kita lakukan. Dengan syarat, ikhlas, cara yang betul, maka pasti pulangannya melampaui batasan yang kita tak sangka-sangka. Ya, jangan takut, so berilah. Ya, sebab pulangannya cuma Allah yang tahu. Wallahualam. Cukuplah tu. Satu kita Datuk last Datuk ada satu nak tanya Datuk memang pada itu nak tanya. Malam-malam kadang-kadang kan saya tengok ada budak-budak yang macam dia orang baik-baik semua sekali. Kat hidung ada pin, kat telinga ada pin, rambut warna merah. Ramai ada itu tengah-tengah live tu, 3 orang tu kita hantar balik rumah. Mak dia kata anak dah hilang 6 bulan. Dia jadi macam homeless kan, gelandangan ni. Ada anak-anak orang senang, ramai yang keluarga yang pecah belah macam tu lah. Kita tengah malam kejut, dik main makan, kita pun ambil makan. Masa tu kita suap dia, ingat dulu orang suap kita. Datuk dulu pernah suap juga kita kan, makan pinggan, ambil apa? Ambil kacang, ambil sambal kat pinggan Datuk dulu. Berkat Datuk, jadi kita pun suap buat anak-anak ni. Bila suap, anak-anak saya kecil-kecil lah, Datuk jauh lagi, kita pun tengok, kita risau. Kita pun suap dia orang pula buka mulut, baik-baik semua. Ustaz suap lagi, lebih pula budak ni kan. Dia suka nak suap, perempuan pun nak suap juga, tapi tak suap. Lepas tu, dia suruh ajak semayang, dia kata belum mandi wajib. Itu pun mak sewakan bilik kat situ, ajak mandi wajib. Ajak mandi wajib lain macam tu. Suruh dia mandi wajib, lepas tu semayang. Kita fikir mesti dia main-main, sebab bau gam kuat, dia hidu gam juga. Kesian dia kecil-kecil tu, bila solat, dia orang tak main. Dia orang boleh ada yang semayang tu nangis, tanya soalan sampai pagi. Jadi banyak anak-anak macam tu, yang bila pergi kat flat-flat tu, kadang saya malam-malam pusing-pusing kan. Banyak jumpa macam tu, lumah motor kat seluruh mana-mana lah, KL, Selangor, mana-mana seluruh Malaysia pun ada. Banyak macam tu, jadi Datuk boleh bagi nasihat sikit kan, macam mana nak bagi nasihat pada anak-anak ni. Yalah, dulu pun yang amal sekarang pun ilmu Datuk bagi juga. Ni kira ambil lagi berkat, tambah lagi Datuk. Macam mana nak buat anak-anak ni tu, mak ayah dia orang, kenapa Datuk rasa macam mana kita nak bantu anak-anak ni semua? Saya pun ada cadangkan dekat mana kementerian-kementerian, belia sukan kementerian. Datuk pun selalu buat macam tu kan, proposal hantar dekat Kementerian Wanita. Kita bukan nak cari salah sesiapa, cuma maksud kita nak sama-sama nak bangunkan semua anak muda kita. Kita semua sama je. Kita nak semua orang anak-anak ni berjaya. Kita tak nak esok dia hidup gam, otak dia rosak. Dia tetap anak-anak kita. Yang kita bukan nak menyalahkan siapa-siapa. Jadi apa usaha kita boleh buat? Mungkin bersama-sama kita Datuk gitu. Apa-apa Datuk yang ni. Allahumma penuh di ni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. So ini isu penting lah. Isu sangat kritikal. Ya.
memanglah masalah penagihan yang di Malaysia ni memang mungkin masih tertinggi di dunia dan masalah kita sangat serius terutama di kalangan orang-orang Islam. Mungkin 80% yang terlibat dengan penagihan adalah anak-anak orang Islam di Malaysia ini. So ini soalan isu yang sangat kritikal yang pada saya sudah darurat. Bila darurat artinya kita kena banyak solat hajat lah ya. Sepatutnya Malaysia patut buat solat hajat, masjid-masjid patut buat solat hajat. Saya dah sebut banyak kali di banyak tempat tapi pada mereka tak nampak dia punya daruratnya masalah penagihan di Malaysia. Orang yang tak solat 5 waktu pun pada saya sudah darurat, patut disolat hajatkan. Masjid-masjid hari Jumaat kena buat solat hajat, bukan sebab kita kemarau, solat istisqa dan sebagainya untuk minta hujan, untuk selamatkan negara, untuk elakkan gempa dan sebagainya, tetapi tak solat dengan masalah penagihan ini darurat ya. Jadi kalau semua pemimpin, ulama dan juga orang awam sedar yang darurat, maka dia punya cara melihat berbeza, cara bertindak berbeza. Sama juga ya, bila hubungan keluarga itu terakhir, sebab di kajian demi kajian yang dilakukan di Malaysia, khususnya di Selangor, 95% remaja bermasalah datang daripada rumah tangga yang tidak begitu kondusif. Mak bapak bertengkar, mak bapak terlampau sibuk, mak bapak bercerai-berai, atau mak bapak langsung tak menegakkan solat 5 waktu di rumah tangga. Maka 95% remaja bermasalah. Termasuk apa yang Ibit sebut tadi tu, yang gelandangan, yang tak nak balik ke rumah, yang tindik sana tindik sini, yang hidugam dan sebagainya. Ini rentetan kepada masalah-masalah asas. Ya, sebab bila kita nampak satu masalah, tengok apakah puncanya. Bila dapat puncanya, maka cari ubatnya lebih mudah, lebih sistematik dan lebih mudah-mudahan berkesan. Sebab kita target kepada punca penyakit. Now, itu pendek kata ini masalah ini satu sistem. Bila masalah hidugam, gelandangan, tak balik rumah, ya, ataupun tak solat, ini adalah simptom-simptom ataupun petanda-petanda kepada masalah asas. Di mana rumah tangga tidak begitu kondusif, tidak bahagia, rumah tangga tidak mengadakan sunnah. Maaf ya, mungkin ibu bapa tak jaga solat, mungkin mak bapak pun kurang mendidik tentang agama pada anak-anaknya. Itu sebagai asas kepada masalah. Dan mungkin jiran-jiran pun tidak cakna, ya, tidak ambil kisah. Itu sebabnya bila saya tanya, bukan segurau, bukan sekadar untuk cari poin bercakap, tak. Saya nak ingatkan diri saya dan anda yang menonton ni, berapa orang doakan jirannya agar selamat, berapa orang doakan anak jirannya agar jadi baik. Sebab setiap doa yang kita lafazkan, yang kita hamburkan, maka mudah-mudahan diaminkan malaikat dan malaikat doakan kita benda yang sama. Semua tahu, tapi jangan masalah tahu. Jom kita buat. Cuba semua jiran jangan tengok anak orang tu dah tindik sini, laki-laki pakai tindik. Well, mengumpat mengata satu isu. Ya, tak payah sebutlah dah dosa dan sebagainya. Kita sedekah pahala kat orang tu. Ada tak doa? Apa ikhtiar kita? Kesian mak bapak dia. Yang mungkin bapak dia sibuk. Yang why not aku doakan agar ya Allah, kesian anak jiran aku ni bertindik sampai hidugam dan tak sekolah, kadang tak beli rumah, ya, susah nak solat, ya. So tadi masalah mandi wajib dan sebagainya. So ya Allah, kesiannya anak orang. Ini doa kita dalam diam kepada Allah. Allah terima, Allah dengar. Doa kawan untuk kawan yang makbul. Selama mana taibah. Sabda Nabi SAW. Tahu. Semua tahu, bukan benda baru. Tapi masalah sekarang ni bukan tahu. Why not we sama-sama buat? Why not we do it sama-sama? Yang bercakap ni kena buat dululah. Ya, kita sama-sama doakan anak jiran, ya, dan sebagainya. Ini apa yang mak bapak patut buat, kejadian patut buat, khatib imam patut buat secara umum dalam sesi ringkas ni. Now, persoalannya, apakah orang yang berkenan patut buat? Apakah diri remaja yang patut buat? So masing-masing kena ingat bahawa bila awak sudah akil balik, tidak ada orang tanggung dosa awak. Oh, kita saya bujang, mak bapak tanggung dosa saya. Siapa kata? Siapa kata mak bapak kita tanggung dosa kita? Mana mungkin? Ya, kalau awak dan saya, anda dan saya sudah akil balik, kita tanggung. Cuma bila kita tak solat, asbab mak bapak kurang didik, kurang pesan, kurang doa, kurang rotan. Bila kita tak solat, maka mak bapak dapat dosa kering. Bukan menanggung dosa kita, tak. Mereka dapat dosa sebab kurang mendidik kita sampai tak solat, sampai tak tutup aurat dan sebagainya. So tidak ada orang yang menanggung dosa kita. Ingat tu. So dosa kita yang tanggung. Jadi semua remaja yang menonton ada peluang ni memain.
Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok berapa banyak dosa awak, dosa kami pun, dosa saya, bila kita minta ampun, bertaubat, Allah terima. Ya. Habis saya ulang-ulang dosa yang sama, never mind. Selagi kamu belum sakaratul maut, kita bertaubat, Allah terima. InsyaAllah Allah terima. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi orang yang pandai, orang yang bijaksana, janganlah ulang dosa yang sama berulang-ulang. Ya, sebab pesan Nabi kan kita selalu dengar, orang yang paling bodoh ialah orang yang lalu satu lubang dia patut diulang bisa, besok lalu lagi lubang yang sama dipatut lagi oleh orang sama, ulang yang sama patut 2 kali. Bodoh kata Nabi, goblok ya. So jangan jadi orang yang bodoh. Maksud saya jangan marah, jangan ulang benda yang sama. Cari jalan. Dia tak terlibat dengan gam, tak tembak dadat, boleh cakap dengan senang. Memang, tapi Allah turunkan penyakit, Allah turunkan solusinya, ubatnya pasti. So, untuk mereka yang terlibat dengan penagihan, sebarang penagihan, yudugam dan sebagainya, sedar balik bahawa ini benda salah, merosakkan aku, membunuh aku. Ya, Allah bagi aku badan dan nyawa dan kesihatan. Ini satu amanah, berdosa kalau aku tidak menjaga amanah Allah ini. Berdosa sebenarnya. So, apa nak buat? Patah balik pada agama, doa. Itu sebabnya ramai sahabat-sahabat yang terlibat dengan perniagaan ni bila join jemaah tabligh contohnya, banyak yang dapat patah balik ke pangkal jalan dan sembuh. Ya, minum air Yasin malam Jumaat banyak-banyak, kata ulama akan sampai keluar muntah hijau, akan membunuh kegianan pada sebarang penagihan dengan izin Allah sebenarnya. Ya, ini benda-benda asas. Patah balik, ya, patah balik kepada asas, cari jalan, berhentikan serta-merta. Jangan kata apa nak buat, dah terlewat. Nothing is too late selagi awak dan saya belum lagi sakaratul maut. Ya, mudah-mudahan ya dapat membantu dan tolong ya. Nyawa kita, badan kita ni amanah Allah. Berdosa kita kalau sia-siakan amanah Allah ni, tak jaga. Jom kita jaga dengan menjaga dan berikan kata orang tu zikirlah kepada diri kita, ya, sedekahkan pada diri kita benda-benda yang asas. Berbuat baik itu kebaikan untuk diri kita, makan dengan baik itu satu kewajiban, solat itu satu kewajiban, mandi itu satu kewajiban, ya. Menjaga diri kita ni satu pahala, satu ibadah. Sebab diri kita ni amanah dari Allah, maka kena jaga amanah Allah itu dengan sebaik mungkin. Jadi saya nak minta semua yang menonton ni tidak terlewat, never too late selagi kita masih bernyawa. Jom patah balik ke pangkal jalan, ya. Cari bantuan, jumpa orang yang boleh membantu, ya. Jangan sampai sesak sampai bila-bila. Sebab kesian mak ayah kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, kita tak dapat membalas dengan sempurna. Akhir kalam, anak-anak yang cuba nak membalas jasa mak bapaknya, pertama, jadilah anak yang soleh-solehah. Keduanya, buatlah satu perkara yang boleh membanggakan mak bapak. Ketiga, jangan menyusahkan mak bapak. Kalau tak mampu bantu pun jangan menyusahkan mak bapak. Ya, keempatnya, ya, kita sentiasa mendoakan mak bapak. Kelimanya, bila ada kemampuan, bantu mak bapak. Bantu dengan wang ringgit, dengan khidmat, dengan kasih sayang, dengan doa dan sebagainya. So, ini dia. Sampai biarlah akhirnya bila kita meninggal dunia atau mak bapak kita meninggal dunia, kita sebagai legenda, sebagai tinggalan, ya, sebagai kata orang tu penuh warisan kepada mak bapak kita, membawa nama baik keluarga kita. Sebab anda semua adalah duta kepada keluarga, duta kepada bangsa Melayu, ya, India, Cina, ya, Penjawa, Bawean, ya, namanya Kadazan, Iban. Dan anda juga yang paling penting, duta kepada agama. Jangan sampai memalukan agama. Sebab kita adalah duta kepada agama kita. Jangan sampai memalukan agama. Ya, memalukan keluarga, memalukan diri. Mudah-mudahan kita insaf. Wallahu a'lam. Tuan-tuan sekalian, inilah guru saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Failah Kamsah, yang daripada mula-mula saya habis belajar masa saya susah-susah, masa tak ada kerja, duit pun tak ada, nak beli susu masa mula-mula belum kahwin, dan awal-awal susah.
Saya kerja dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Kamsah, Prof. Hani Arwah Prof. Hani Muhammad Tahir, Prof. Yusof. Masa tu saya banyak dapat bimbingan beliau. Masa saya datang interview tu ramai orang datang masa tu. Hebat-hebat semua. Semua ada laptop, ada bantu-bantu pakai kod. Kita time pun pinjam kawan, tumpang motor kawan masa tu. Rashid masa tu nama kawan. Dia tak dapat, saya pula dapat. Dia sambung tempat lain masa tu. Jadi dia dapat kerja lebih baik lah kan. Jadi masa tu saya datang jumpa Datuk Fadila, dapat kerja bulan 12. Sampai sekarang saya ingat, tengah-tengah buat dakwah sana sini. Masa tu Arwah Haji Hanim call saya, beritahu dapat kerja kat Asian Training bawah Datuk Fadila Kamsah. Jadi saya seronok, mak saya punya happy, seronok. Mak saya pun dah tak ada. Masa tu sangat happy, hari-hari cakap. Walaupun belum apa-apa lagi, belum kerja lagi, dah heboh dah kat mana-mana. Kerja dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fadila Kamsah, Prof. Hani Muhammad Tahir. Syukur pada Allah, hanya Allah dapat membalas kebaikan Datuk Dr. Haji Muhammad Fadila Kamsah, Prof. Hani Muhammad Tahir, Prof. Yusof. Semoga Allah rahmati ketiga-tiga guru-guru saya ini. Allah beri mereka kebaikan, buat Datuk Fadila kesihatan, berkat panjang umur, buat rahmat yang mencurah-curah, keberkatan, kebaikan buat Datuk dan Datin, buat anak-anak Datuk semua sekali sampai kiamat, terus menjadi da'i-da'i, orang kata pencetus matahari hidayah buat manusia ini. Jadi bila Datuk menangis, saya pun lagilah sedih sebab tuan-tuan sekalian, setiap hari inilah perkara yang hari Datuk cakap semenjak dulu lagi, semenjak dia syarah UPM lagi sehinggalah tu sampai sekarang, hari-hari ulang perkara yang sama, tentang keadaan anak muda, keadaan orang Islam, keadaan masyarakat kita, keadaan keluarga orang Islam yang patutnya orang Islam ni bahagia. Orang tengok kita nak jadi sebahagian keluarga kita. Datuk kata duta Islam tadi. Tapi sekarang orang tengok kita, orang tak teringin nak jadi keluarga kita. Sebab kita pun ramai tak bahagia. Itulah yang usaha Datuk buat melalui kadang-kadang Datuk sentiasa Datuk pergi ke sana sini berkhidmat, sukarelawan. Datuk guna semua cara yang ada. Datuk guna melalui training, motivasi, semua peluang yang ada ni digunakan untuk kebaikan. Sekarang Datuk pun dah umur, ke rahsia umur Datuk umur sekarang dah 67 Datuk, sihat lagi muda. Saya pun naik segan ni, saya puas saya adjust dia supaya nampak kurus sikit, tapi Datuk tetap nampak kurus lagi, tambah muda, rasa malu. Tak tahulah, saya doa mudah-mudahan dapat sikit juta-juta rahmat Allah beri pada Datuk Fadila Kamsah. Allah SWT beri sikit pada saya, sikit pun tak apa dah, mudah-mudahan jauh langit dan bumi kan. Memang takkan tak ada apa saya ni banding habuk je dengan Datuk Fadila Kamsah. Itu sebab doa Datuk sampai sekarang. Saya fikir kalau saya dapat apa-apa nikmat, mesti ada orang doakan saya, doa Nabi, doa mak ayah saya, doa Datuk Fadila Kamsah, doa arwah Prof. Hanim, doa Prof. Yusof, dakwah cikgu yang mula dakwah Cikgu Muhammad Nur bin Jaafar tu. Jadi Cikgu Wan Suhaimi, Cikgu Tahir. Jadi orang-orang yang pernah saya ingat, kalau saya dapat buat baik, ni mesti ada sesiapa doakan saya ni. Kalau saya nak buat salah, tiba-tiba berhenti, mesti ada orang tengah doakan saya ni. Saya fikir begitu. Sebab tu tanpa untung kita dapat guru-guru yang baik, persekitaran kawan-kawan yang baik, untuk kita hargai mereka, isteri, suami yang baik. Datuk share sikit sekarang. Datuk macam saya beginilah, Datuk boleh share sikit apa program Datuk yang terkini ni. Mudah-mudahan kawan-kawan semua saya, dia orang pun nak ingin jadi anak murid Datuk juga. Saya sampai sekarang nak murid Datuk sampai bila-bila. Saya ingat begitu kat mana-mana sebut nama Datuk ya, tapi rasa macam derhaka juga, jangan datang. Itulah nak datang Datuk pun sibuk, jangan ada juga. Salah saya juga. Jadi Datuk boleh share sikit program Datuk yang terkini, apa-apalah program Datuk. Banyak program mana-mana yang tuan-puan tu jemput datang, program Datuk Fadila Kamsah yang tengah ni meletup-letup sekarang jadi transformasi, cuma untuk kebaikan tu saja. Kita bagi nama begitu begini, tujuan satu je, untuk redha Allah, supaya manusia ni dibangunkan tu saja. Mudah-mudahan Allah adalah sikit-sikit programnya. InsyaAllah pada 15 Mei kita akan buat program untuk setiausaha ya, yang kita panggil menjadi setiausaha yang awesome, insyaAllah. Itu pun program apa ni dah, insyaAllah penuh dah, hampir penuh dah. Dan mungkin dalam Ramadan pula kita akan buat menjadi ibu bapa yang awesome lah. Bagaimana nak menangani masalah di zaman gadget ni, zaman serba pantas ni. Bagaimana kita akan buat program pada 26 hari bulan Jun, insyaAllah ya. 26 hari bulan Mei, 26 hari bulan Mei ya. Artinya dalam 10 hari Ramadan kita akan buat program tu. Ini mudah-mudahan akan dapat membantu ramai mak bapak ya, yang ingin dapat kata tu input ya, nak merangsang anak-anak dengan lebih
lebih berkesan insya-Allah. Semua mak bapak telah buat usaha yang terbaik setakat kemampuan, tapi mudah-mudahan ada input ataupun suntikan yang dapat kita kongsi bersama untuk yang bercakap dan untuk yang mendengar. Itu yang terkini. Yang lain itu kita banyak buat program in-house lah. Tapi dari masa ke masa kita akan wawarkan program yang kita akan buat untuk awam. InsyaAllah semua akan dapat tahu melalui Facebook dan online. InsyaAllah. Jadi tuan-puan boleh terus ke Datuk punya Facebook atau website yang Datuk ada website. Kalau saya ingat kalau nombor-nombor dulu 03 betul ke 03 89 225 yang mana Datuk? 8925 26 2501. Itu nombor daripada dulu saya kerja. Saya dulu kat SL Training tu. Sekarang di MFK Expression 0389262501. 0389262501. Saya jarang dial tu tapi saya ingat daripada dulu. Sebab saya dulu pergilah kerja bahagian-bahagian tu juga, masuk-masukkan nombor telefon. Yang tu boleh call di Jabat Datuk Fadilah. Ada program dapat belajar Datuk Fadilah. Tu pun dah nak penuh dah, 02 lagi boleh lah. Tuan-tuan boleh call nombor tu. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan hidayah bulan Ramadan pun Datuk ada buat program untuk anak-anak, untuk mak ayah. Jadi tuan-puan datang beramai-ramai sebab tuan-puan sekalian, saya sangat banyak belajar. Sampai mati saya tak boleh bayar, tak boleh bayar, memang tak mampu nak bayar. Dan hanya Allah yang dapat balas kebaikan Datuk yang mencurah-curah. Tuan-puan tolong semua sekali doakan inilah guru saya. Kalau tuan-puan dapat apa-apa kebaikan daripada Facebook saya ini, ini semua berkat daripada doa guru saya, Datuk Dr. Fadilah Kamsah, Prof. Hanim, Prof. Yusof, Cikgu Muhammad Noor dan semua yang lain-lain. Terus tuan-puan sekalian, kita saling mendoakan mudah-mudahan Datuk terus sihat, terus dalam bahagia sampai syurga. Allah berkat kaum Datuk panjang, saya sihat supaya banyak lagi orang ingin manfaat banyak daripada Datuk Fadilah Kamsah. Semoga tuan-puan juga bahagia sampai syurga, anak soleh-soleh tu ramai juga yang tulis nombor telefon Datuk tu. Dan Zanaria, terima kasih Datuk Ustaz, terima kasih Datuk. Ni contoh lelaki sebenar macam ni. Zuzila Isa, macam mana, Masya Allah. Semoga lebih kesihatan buat Datuk, buat Ustaz, Masya Allah. Merahmati Datuk Fadilah Kamsah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, semoga rahmat mencurah-curah untuk mereka, untuk Datuk Fadilah Kamsah, Masya Allah. Itu nombor telefon Datuk Fadilah. Saya jangan salah nombor telefon saya pula. Itu 0389262501. Saya hafal sampai sekarang. Itu nombor berdulu. Boleh hafal tu. Dan tuan-tuan saya juga ada buat program keluarga sunnah nanti bulan lambat lagi. Lepas program Datuk nanti di bulan September nanti. 29 September dekat Matret KL. Kalau tuan-puan teringin, boleh datang juga. Datang program Datuk Fadilah. Betul program saya nanti di www.keluargasunnah.com www.keluargasunnah.com. Boleh daftar kat situ. Jadi mudah-mudahan, terima kasih tuan-puan semua. Bahagia sampai syurga, anak soleh-solehah. Rahmat mencurah-curah. Wabillahi taufiq hidayah. Minta halal dan ilmu Datuk. Kak Cik. Minta halal, semua banyak minta halal tu. Semoga Datuk sihat, Aida Zu, semua sekali. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.